Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita hari ini dalam bab 1 RBT, Reka Bentuk Teknologi, tingkatan 2 bersama saya Cikgu Hafarawati binti Adam. Okey, saya tahu anda dah belajar RBT, Reka Bentuk Teknologi di tingkatan 1. Ini kesinambungan daripada apa yang awak belajar masa tingkatan 1. Okay, kita tengok bab 1. Apa isi kandungan yang perlu awak belajar? Dalam penyelesaian masalah secara inventif, anda perlu belajar mengenal pastian masalah. Kedua, analisis fungsi. Dan ketiga, percanggahan fizikal. Okey. Seterusnya, kita kena tahu macam mana nak kenal pasti masalah. Okay, dalam mengenal pasti masalah ni, kita perlu belajar masalah bukan inventif dan inventif. Okay, bukan inventif dan inventif ni adalah dua perkara yang berbeza. Okay, kedua, awak perlu menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Setiap proses bukan inventif dan inventif ada proses penyelesaiannya. Proses tu maksudnya cara macam mana kita nak selesaikan masalah. Okey, untuk tajuk ni awak bayangkan awak adalah seorang peniaga, seorang usahawan. Okey. Pertama, masalah bukan inventif. Apa tu masalah bukan inventif? Kita tengok tulisan kuning tu. Maksud dia, masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan dilakukan. Awak tengok contoh dia. Contoh dia kat sini, ada dua kerusi kayu. Satu boleh bersandar, satu boleh duduk. Ni kerusi ni awak boleh dapat kat mana? Dekat bengkel-bengkel kayu, dekat makmal komputer, dekat makmal. Jadi macam mana? Kerusi ni awak rasa boleh tak? Nak pusing belakang ambil kertas, nak pusing belakang macam ni awak ambil kertas, boleh tak? Tak boleh kan? Ataupun kalau yang rendah tu awak nak duduk. Meja tinggi, awak duduk ke bawah. Okay, jadi awak boleh tak nak tinggikan kerusi? Tak boleh kan? Jadi macam mana nak selesaikan masalah? Cipta satu lagi kerusi, iaitu kerusi yang boleh tinggi dan boleh rendah. Dan kalau letak roda di bawah, kerusi tu boleh berpusing. Okey? Ini cara penyelesaian. Ini kita panggilkan masalah bukan inventif. Sebab bila kita buat penambahbaikan, benda tu tak datangkan implikasi, tak mendatangkan kesan buruk kepada kita punya produk. Tetapi berbeza dengan masalah inventif. Apa tu masalah inventif? Masalah baharu atau masalah sampingan wujud setelah masalah asal diselesaikan. Contoh macam meja tu. Dia nak buat produk dia ni, bila kaki meja kecil, meja cepat patah. Jadi, dia cipta satu lagi meja yang sama, dia besarkan kaki dia, dia tebalkan kayu dia. Tapi apa jadi dekat meja tu? Meja tu memang kukuh, tapi apa berlaku? Bila nak alihkan berat, nak angkat berat. Jadi datang masalah. Itu kita panggil masalah inventif. Inventif ni ada kesan sampingan. Kalau bukan inventif, tiada kesan sampingan. Okey, boleh bezakan masalah inventif dan bukan inventif, kelas? Okey, saya harap awak akan faham dengan apa yang awak belajar. Okey, seterusnya. Kita nak tahu macam mana proses penyelesaian masalah secara bukan inventif. Okey, dia mula dengan kenal pasti masalah. Mula, kalau bukan inventif, kita nak tahu apa masalah dia. Contoh, masalah kalau tadi kerusi. Kerusi itu tidak boleh berpusing. Senaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Lepas tu buat pilihan. Lepas tu laksanakan. Lepas tu nilai dan selesaikan. Okey, biasanya masalah dialami dalam kehidupan seharian. Individu akan mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai satu kerjaan, sekiranya masalah dapat diatasi. Tapi awak kena ingat, setiap masalah awak kena selesaikan dengan betul.
Dan ingat, bukan inventif ni dia tak akan datangkan kesan buruk. Okey, kalau inventif datangkan kesan buruk. Kita tengok macam mana proses masalah inventif diselesaikan pula. Okey, ada satu analisis, kedua model masalah, tiga kaedah penyelesaian dan model penyelesaian. Masalah khusus, kita meringkaskan masalah umum. Bila kita dah ringkas masalah, kita buat baru, rupanya ada masalah lagi. Kita selesaikan masalah umum dan kita menyelesaikan lagi masalah tersebut. Okey? Okey, kalau faham, awak boleh jawab dekat soalan yang saya bagi Google Form ni Form GLE ni semua awak jawab. Ada 3 soalan. Lepas tu saya nak tahu markah dia. Hai. Okey, tajuk yang kedua adalah tajuk analisis fungsi. Analisis fungsi ni kita kena tahu macam mana hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Melukis sistem fungsi, membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaktif. Pernah belajar? Tak pernah kan? Jadi kita cuba selesaikan. Apa itu analisis fungsi? Hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Okey, ini perkara pertama yang awak kena tahu. Dalam hubung kait antara produk dengan objek, awak kena tahu produk tu apa, fungsi tu apa dan objek itu apa. Produk itu adalah sistem. Fungsi itu dia tindakan. Objek dah penerima kesan. Contoh dia apa? Kita tengok sini. Okey, ini istilah-istilah yang awak perlu tahu. Maksud analisis apa dia, analisis fungsi apa, produk apa, sistem apa, komponen apa, fungsi apa, objek apa. Okey, contoh komponen membentuk produk lengkap. Fungsi membantu mengenal pasti sistem yang ada pada sesuatu produk. Okey? Okey, ni contoh dia. Okey, nampak tak gambar di sebelah tu gambar apa? Okey, gambar rak kasut. Okey, kasut ada atas rak kasut. Okey, apa berlaku? Okey, ini adalah lukisan model fungsi dia. Produk, sistem, tindakan dan objek. Okey, rak kasut merupakan produk. Okey, rak kasut produk. Okey, memegang ni fungsi. Dan kasut ni adalah objek. Okey. Jadi, rak kasut produk. Rak kasut adalah produk yang kita buat. Memegang adalah fungsi dan tindakan. Rak kasut tu memegang apa? Atas dia ada apa? Kasut. Kasut tu kita panggil dia objek. Okey? Faham? Okey, saya harap awak faham. Kalau awak tak faham, kita boleh berjumpa di Google Meet ataupun awak boleh tanya saya dalam WhatsApp. Okey? Okey. Ni sekarang kita nak belajar lukisan model fungsi daripada apa yang awak belajar tadi tu. Yang 3 tu. Apa? Produk, objek dan fungsi. Okey. Okey, jadi kat sini ada lantai. Lantai adalah produk. Fungsi memegang kaki meja. Ini adalah meja. Model kita, produk kita adalah meja. Apa komponen-komponen ada yang ada pada meja? Kaki meja, muka meja, skru, buku yang terletak atas meja. Itu kita panggil lukisan model fungsi. Okey? Ini kita panggil lukisan model fungsi. Tetapi awak jangan silap kalau macam dalam soalan dia kata, okey, lukiskan lukisan model fungsi. Ini yang awak kena lukis. Tetapi kalau dia kata lakaran, ini kita namakan lakaran. Okey, kalau lakaran awak perlu bezakan ni. Lakaran kena lukis. Jangan silap. Kalau dia kata lakaran, awak lukis. Kaki meja, muka meja, tandakan. Macam lakaran yang ada dekat skrin yang saya tunjukkan ni. Kalau lukisan yang tadi. Lantai memegang kaki meja. Kaki meja memegang muka meja. Muka meja memegang buku. Okay, skru memegang kaki meja dan muka meja. Okay, macam tu. Okay. Ini garisan interaktif. Interaksi. Garisan interaksi digunakan di dalam
model fungsi. Okey, ni simbol berguna. Putus-putus ni, jangan cakap garisan putus-putus. Tapi dia berguna tetapi tidak mencukupi. Kalau garisan tebal, hitam, berguna tetapi berlebihan. Kalau ada ombak-ombak tu garisan bermasalah. Okey, bila awak nak guna garisan interaksi ni? Bila cikgu saya nak gunakan garisan interaksi ni? Okey, garisan interaksi ni digunakan masa ni. Masa ni. Kalau misalan produk yang awak hasilkan tu contoh meja ada masalah. Okey, ada masalah inventif. Mungkin disebabkan kelembapan, mungkin disebabkan hujan, mungkin disebabkan panas. Okey? Jadi bila kelembapan ataupun hujan panas, awak punya anak panah akan bergelombang. Okey, itu menunjukkan bermasalah. Jadi apa jadi skru dengan kaki meja? Dia berguna tetapi tidak mencukupi. Ya? Sebab dia berguna tapi tak boleh berguna sangatlah sebab dia putus-putus. Kalau dia biasa memegang, maksudnya dia biasa. Tapi kalau dia tebal, berguna tetapi berlebihan. Mungkin boleh jadi luka. Bergerigi kuat tapi bila pegang tangan awak boleh luka. Itu berlebihan. Okey, kesan dan halangan ni daripada tiga benda yang boleh jadikan kesan dan halangan. Semula jadi, sains dan fizik dan sifat asas. Semula jadi contoh dia macam panas, kelembapan, hujan, salji. Awak kata, cikgu salji boleh? Boleh walaupun kat Malaysia tak ada salji. Okey, sains dan fizik, momentum dan graviti, sifat asas objek, kebolehan manusia. Okey. Oleh manusia selalunya mungkin kena tendang tersilap. Kena tendang ataupun kena langgar ke ataupun awak jalan-jalan terlanggar, jatuhlah benda tu. Ataupun adik awak main bola, terbalik benda tu dan jatuh pecah. Okey? Okey. Okey, kalau awak dah faham, awak sila jawab soalan di URL ni, Google Form. Okey, awak jawab dan awak pastikan jawapan awak betul. Okey, sebelum saya habiskan penerangan saya nak awak lukiskan lukisan model fungsi bagi sebuah kerusi yang mengalami masalah terkena hujan. Okey, saya nak awak lukiskan model fungsi. Kalau awak cakap, cikgu saya tak ada buku. Guna buku tingkatan 1. Buku tulis tingkatan 1 boleh guna. Cikgu buku tulis tingkatan 1 tak ada pada saya. Okey, awak boleh gunakan kertas A4. Kalau awak rajin, awak boleh minta mak awak keluar beli buku dekat kedai RM2 pun saya tak kisah. Tapi kalau tak ada juga, tulis kat dalam kertas, simpan, naik sekolah nanti, hantar kepada saya. Okey, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Saya harap awak faham. Jika tak faham ke apa, boleh berbincang dengan saya. Boleh tanyakan saya. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat sejahtera.